Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bilumul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wallahu musta'an, Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pintu hati-hati kami ya Allah. Hiasi hati kami, letakkan dalam hati kami cahaya iman dan Islam, takwa padamu ya Allah. Hiasi hati kami dengan sifat mahmudah ya Allah, ikhlas redha atas apa yang kami lakukan, atas apa ketentuanmu ya Allah. Buang daripada hati kami sifat mazmumah ya Allah, rasa sombong, ego, takabur dan sebagainya daripada bersarang dalam hati dan jiwa-jiwa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Imam, Ustaz Pengerusi Majlis, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jantan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan inayah kudrah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberi nyawa, masih lagi diberi kesempatan, bahkan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjana kehidupan kita dengan kebaikan, dengan ibadah. Yang mana inilah sebenarnya tujuan kita hidup yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Allah sebut alladzi khalaqal mauta. Aku ciptakan kematian. Satu masa tuan-tuan, seluruh kita mati, akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, akan mati. Begitu juga dunia yang kita diam ini. Kullu man 'alaiha fan. Akan hancur, akan binasa. Wal hayata. Aku datangkan dulu kehidupan, kata Allah. Allah datangkan kehidupan pada kita tuan-tuan. Pagi ni kita masih bernyawa, subhanallah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji, kata Allah, banyak mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, subhanallah. Tuan-tuan, yang namanya hidup adalah tarbiyah daripada Allah. Allah datangkan sesuatu kebaikan mungkin sebagai ujian, nak disampaikan kebaikan melalui ujian, kesakitan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi ini saya diberi peluang dan ruang, mudah-mudahan kesempatan atas ilmu yang sedikit, mudah-mudahan ada perkongsian yang bermanfaat insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, saya jemputlah tuan-tuan untuk rapat lagi ke hadapan, mudah-mudahan ada barakah ilmu insya-Allah. Sila tuan-tuan, duduk jauh-jauh seolah-olah macam tak sudi je. Bukan tak sudi dengan saya, tak sudi dengan apa yang saya nak sampaikan daripada peringatan Allah, daripada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila tuan-tuan rapat lagi ke hadapan. Yang sandar dekat dinding, yang sandar kat tiang, sekejap je, sila rapat ke depan. Kaum ibu tak payah bergerak di situ je. Sila-sila tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nilai kehidupan ini yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang bermaksud
Bila mana kita berada waktu pagi, sekarang kita dah berada waktu pagi, belum tentu kita boleh hidup sampai ke petang. Bila mana dah berada waktu petang tuan-tuan, belum tentu boleh hidup sampai ke malam. Dah sampai malam, esok belum tentu kita masih hidup. Dan Nabi ingatkan kita, rebut waktu hidup sebelum tiba waktu kematian. Subhanallah. Yang kematian ini tuan-tuan melenyapkan segala nikmat, melenyapkan segala nilai ibadah dan sebagainya tuan-tuan. Dan Allah gambarkan al-maut al-fujaah, mati itu dalam keadaan mengejut, mati itu dalam keadaan mendadak, tiba-tiba. Tuan-tuan, berapa banyak hari ini kita lihat kematian yang tak disangka-sangka. Semalam baru dengar, baru nampak sahabat, ustaz suruh ke depan dalam kuliah, tak nak ke depan, rupanya nak meninggal. Tuan-tuan, duduk sadar dekat tepi dinding, ustaz suruh ke depan, dia buat tak tahu, rupanya nak meninggal. Tuan-tuan, bukan kat sinilah, tempat lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tengok telapak tangan kita masing-masing tuan-tuan. Buka tengok tapak tangan masing-masing. Dekat tapak tangan kita tuan-tuan, bahkan seluruh ciptaan kita ni ada menggambarkan kita ni sebenarnya hamba Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok wajah kita di hadapan cermin, seolah-olah terlakar alif lam lam ha, subhanallah. Dan tengok tapak tangan masing-masing tuan-tuan. Bukan tengok tapak tangan kawan, tapak tangan masing-masing. Dekat tapak tangan kita tuan-tuan, seolah-olah terlakar angka jawi yang terbalik dan tidak terbalik, 18 dan 81. Cuba kita cantumkan bilangan tu, jadi berapa tuan-tuan? 99. Subhanallah. Bilangan apa? Bilangan nama-nama Allah. Dan cuba balik tengok tuan-tuan, kat tapak tangan ada garis-garis hitam yang terlakar. Cuba tengok, kalau nampak kabur je, tak lama lah tu tuan-tuan. Ke mata kita yang kabur? Cuba tengok, jangan tengok tapak tangan kawan, tengok sendiri punya. Tuan-tuan, apa yang digambarkan ni ada tanda-tanda di sebalik kematian. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta karangan Imam Qurtubi ada sebut tanda-tanda manusia. Macam tu juga dunia, tanda-tanda akan berakhir dunia ni. Hari ni dah pelbagai tanda, seolah-olah seluruh tanda dah terjadi dah, hanya tinggal tunggu tanda besar je. Begitu juga manusia kita ni tuan-tuan akan mati, seolah-olah kiamat kecil pada kita. Juga ada tanda-tanda yang perlu kita ambil peduli. Hidup atas dunia hanya sementara persinggahan tuan-tuan. Hidup atas dunia hanya seolah-olah macam kita bermusafir, kita singgah sekejap, transit sekejap, RNR sekejap. Subhanallah. Dan tuan-tuan, pada pagi ini alhamdulillah, pertama kali saya sampai masjid ni, subhanallah, jemaahnya dalam keadaan bagi saya, subhanallah, masih lagi dalam keadaan yang terbaik. Silakan tuan-tuan, bukan kita nak bangga dengan diri, tapi kita cuba berdoa terus pada Allah, moga-moga kita istiqamah dalam keadaan kebaikan ini. Yang Allah nak lihat bukan daripada mana kita bermula, keadaan macam mana kita bermula, tapi yang Allah nak lihat ending kita sebelum kita katup mata. Umur kita tuan-tuan, hidup kita seolah-olah hanya tinggal sisa-sisa. Macam biskut raya tuan-tuan, ada lagi biskut raya, macam serdak-serdak tu yang tinggal. Bila-bila masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa pun kita banyak-banyak berdoa. Antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau tarik balik, pusingkan balik setelah hidayah kau beri pada kami ya Allah. Tuan-tuan, ada orang awalnya beriman, awalnya hamba yang taat pada perintah Allah, tapi di hujung-hujung usianya menjadi hamba yang lalai. Subhanallah. 100 hari Nabi sebut dalam sebuah hadis yang maksudnya berbunyi 100 hari sebelum menjelang kematian seseorang hamba, kalau Allah sayang ke dia, Allah akan hantarkan malaikat suruh bimbing dia, pimpin dia sampailah mati dalam keadaan redha Allah. Sebaliknya tuan-tuan, kalau Allah murkai hamba, Allah tak hantar malaikat, sebaliknya Allah biarkan syaitan duk goda dia, hasut dia sampailah mati dalam keadaan yang hina. Tuan-tuan, saya teringat satu hamba Allah, seorang datuk di Shah Alam, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Saya berceramah dekat Session 7 dekat Shah Alam. Lepas saya ceramah, datuk tu pegang tangan saya, Ustaz,
Inilah first time saya dengar ceramah, dan saya dengar ceramah ustaz ni lah first time, dan saya tergerak hati nak berubah. Ustaz kena tolong saya. Apa dia minta tolong tuan-tuan? Saya tak pandai sembahyang, saya tak pandai ngaji. Umur dia 58 lebih kurang. Seorang datuk, ustaz, apa benda yang saya tak ada semua saya ada, tapi saya tak ada ketenangan dalam jiwa. Tuan-tuan, kebahagiaan, ketenangan bukan terletak pada harta, bukan terletak kepada kebendaan, tapi semua terletak dalam hati kita. Sebelum saya terus bercerita tuan-tuan, saya nak ajak seluruh yang ada dalam rumah Allah ini, kita renungkan baik-baik bagaimana hati kita. Tuan-tuan, Imam Ghazali ada sebut, carilah hati kita dalam 3 gambaran. Seolah-olah tuan-tuan hati kita ada, tapi tak hadir penghayatan, tak hadir benar-benar khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut yang pertama apa? Carilah dalam bacaan Quran. Tuan-tuan, kita baca Quran dalam keadaan kita khusyuk atau tidak? Dalam keadaan benar-benar kita menghayati, mentadabbur atau tidak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni kita banyak-banyak muhasabah. Al-Quran ini kita jadikan sebagai apa? Yang sebenarnya perlu kita jadikan sebagai rujukan. Tuan-tuan, tidak akan berlaku kiamat bila mana kita bangun pagi-pagi nak buka Quran kosong tuan-tuan, lembaran tu tak ada, kosong. Dan saat itulah baru kita tahu yang Al-Quran ni adalah amanah Allah yang Allah beri pinjam seketika. Tuan-tuan, saya baru ni saya ceramah satu tempat, saya sebut gambaran ni akan hilang lembaran-lembaran, akan hilang maksud dia apa, tulisan-tulisan ayat dan sebagainya. Seorang pakcik datang bawa Quran lama tu yang dikocik. Dia kata hampir 15 tahun pakcik baca Quran ni. Tiba-tiba satu hari pakcik nak buka, sebelum ni elok, tiba-tiba nak buka hilang dah 2 muka tuan-tuan. Dia tunjuk pada saya, lepas saya ceramah tu dia bawa, ustaz ni Quran yang dah lusuh tuan-tuan, subhanallah. Dia tunjuk 2 muka tuan-tuan, betul-betul daripada surah Kahfi. Bila ditengok ayat tu menceritakan tentang Dajjal. Tuan-tuan, hari ni tanda dia nak kiamat dah, hampir seluruhnya berlaku. Hanya tinggal munculnya Dajjal. Dajjal tuan-tuan satu makhluk bukan daripada golongan jin, tapi daripada golongan manusia, yang Allah beri kelebihan. Tuan-tuan, keadaan dia buta mata belah kanan ni. Ada riwayat sebut belah kanan, buta, kecut, seolah-olah kecutnya kismis. Yang Allah beri kelebihan pada dia, dia akan mengganggu gugat setiap manusia yang hidup saat itu tuan-tuan. Iman tercabut, akidah nak dicabut. Tuan-tuan, kita muhasabah balik. Al-Quran lah penyelamat kita. Kalau hari ini kita luangkan masa benar-benar baca Quran, dan Syekh Habib daripada Yaman dia kongsi, banyak-banyak kita amalkan 10 ayat daripada surah Kahfi. Kalau Dajjal muncul ada depan mata kita pun dia takkan, dalam keadaan takkan apa-apakan kita, gugat iman dan akidah kita. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita muhasabah balik. Marilah sama-sama kita renungkan diri kita kembali, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hidup kita hanya sementara. Kita hidup atas dunia ni hanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ghazali sebut balik, cari hati kamu ketika baca Quran. Cari hati kamu kalau tak ada dalam bacaan Quran ketika dalam solat. Tuan-tuan, solat kita, hati kita bagaimana? Dan yang ketiga, cari hati kamu kalau tak ada dalam solat ketika duduk sendirian, duduk diam-diam, kita muhasabah sehingga mengalirkan air mata, subhanallah. Tuan-tuan, kita perlu. Kadang hari ini tuan-tuan dalam keadaan kita tak sedar, waktu sunyi-sunyi seorang-seorang inilah ujian macam-macam yang mengajak kepada kejahatan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada iman, kita sedar Allah itu sentiasa perhati. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya nak ajak kita rendahkan diri seketika dan cuba angkat tangan kanan tuan-tuan, letak dekat dada kiri. Satu perkongsian yang saya dapat waktu saya hafal Quran. Tok guru saya bagi tahu apa? Hati kita ni nak bagi mudah ilmu masuk, lebih-lebih lagi kalam Allah tuan-tuan, dalam keadaan hati kita kena bersih. Saya nak ajak tuan-tuan seluruh yang ada pada malam ni, mudah-mudahan pada pagi ni yang kita istighfar sama-sama dan kita sama-sama baca surah Al-Insyirah. Al-Insyirah maksudnya apa tuan-tuan? Pelapang dada. Siapa yang maha pelapang? Siapa yang melapangkan dada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada yang dalam keadaan dadanya dikatup, tidak redha atas kehidupan dan sebagainya. Tuan-tuan, mari kita buat sama-sama, kita istighfar insya-Allah. Pagi-pagi ni tuan-tuan, lepas subuh, subhanallah, ada doa yang Allah nak dengar daripada hamba-hamba ni.
Mudah-mudahan tuan-tuan hidup kita boleh jadi tak lama. Kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istighfar sama-sama insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rendahkan diri tuan-tuan, puan-puan. Kita terus letak tangan dekat dada. Kita baca sama-sama surah Al-Insyirah ini sampai ayat tuan-tuan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita pejam mata seketika, kita doa dalam hati, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan. Boleh jadi saat ini kita rasa susah, hati kita rasa resah tuan-tuan, kita sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan tuan-tuan, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diam seketika tuan-tuan, cuba pejam mata. Bila kita pejam mata, seolah-olah kita ni hanya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, sandarkan segala-galanya pada Allah. Tuan-tuan, ada orang yang tak diberi penglihatan, dia mengharungi kehidupan, segala-galanya disandarkan pada Allah. Kadang kita perlu pejam mata untuk rasa bagaimana orang buta melalui mengharungi kehidupan ini. Tuan-tuan sila, hati inilah yang akan dinilai oleh Allah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Kalau busuk, kalau rosak, rosaklah seluruhnya. Wahyal qalbu, itulah hati. Tuan-tuan sila pejam mata seketika, doa dalam hati. Pagi-pagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan dalam keadaan ada barakah insya-Allah. Dan kita buka mata tuan-tuan, dan kita buka tangan, kita tadahkan seperti ini. Kita embus apa yang kita doa tadi, kita tiup dan kita katup semula pada dada kita, dan kita sudahkan ayat ini tuan-tuan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab hati inilah kita masuk dalam syurga. Sebab hati kita terjunam masuk dalam neraka. Tuan-tuan, kita punya sakit fizikal, mati hilang sakit, tapi hati ni kita sakit, kita tak ubati tuan-tuan, itulah yang akan bawa kita ke akhirat, ke syurga atau neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada kisah yang saya cerita Datuk tadi tuan-tuan. Nak cerita apa? Allah tak lihat dari mana kita bermula, tapi di hujung-hujung nyawa kita. Yang kita harapkan mudah-mudahan terus kita tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan kebaikan. Subhanallah. Takut tuan-tuan terpesong hati kita. Umur makin bertambah tapi jadi hamba yang lalai. Tuan-tuan, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Nabi sebut umur umat aku pendek, singkat, di antara 60-70. Tuan-tuan, kita muhasabah balik. Ada orang yang Allah beri dah sampai 60 lebih lagi, subhanallah, dah sampai 70 lebih lagi. Dan Imam Ghazali bagi tahu apa tuan-tuan, orang yang Allah beri umur lebih ada dua sebab. Sebab yang pertama, mungkin Allah nak bagi tahu dosa dia masih banyak, dan yang kedua, Allah nak minta kita, beri peluang pada kita untuk bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan, silakan. Balik pada cerita tadi, apa yang tergambar, saya doa dalam hati bila dipegang tangan saya, ya Allah, berilah aku kekuatan. Jadi hampir setahun tuan-tuan, saya bersama dengan hamba Allah ni, cuba ajar dia sembahyang, ambil wudu macam budak-budak kecil tuan-tuan, ajar baca Quran daripada tak tahu tuan-tuan, sampai sebelum dia meninggal, hampir setahun tu, dia boleh lancar baca Quran dan dia dapat hafal lebih kurang 3 juzuk Al-Quran. Subhanallah. Umur 58. Bila kita ada keinginan, ada usaha, subhanallah. Tuan-tuan, pagi subuh Jumaat,
Saya ingat saya sebelum tu dia telefon, ustaz macam mana sembahyang taubat, pukul 3 pagi dia telefon. Dan hampir subuh, masuk subuh, isteri dia telefon, ustaz Datuk dah tak ada dah. Tuan-tuan nampak, hari ini cuba kita islah, kita muhasabah diri kita balik. Banyak mana kebaikan yang kita lakukan? Adakah kita prepare? Adakah benar-benar kita bersiap sedia untuk menghadapi mati? Tuan-tuan cuba renung firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Tuan-tuan yang ada boleh catat-catat 18, 19, 20. Apa dia berbunyi tuan-tuan firman Allah ini? Dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahu azim. Tuan-tuan, Allah nak tegur kita, Allah nak sedarkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Takwa maksudnya apa tuan-tuan? Dalam definisi yang termudah, Allah minta kita waspada, berhati-hati hidup atas dunia daripada melakukan sesuatu kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah minta kita tengok diri masing-masing, apa yang kamu sedia untuk hari esok. Esok hari apa tuan-tuan? Esok hari apa esok? Senin, bukan esok Isnin. Esok nu dalam kubur nanti. Esok nu di padang mahsyar nanti, hari kiamat nanti. Apa yang kita sedia untuk hari esok, itu maksudnya tuan-tuan. Wattaqullah, dan Allah minta kita bertakwa lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tu maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Dan ayat yang seterusnya, wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang lupa akan Allah dan Allah lupa akan kita. Tuan-tuan, kalau Allah lupa kita habis. Allah tak ingat kita habis tuan-tuan. Kita hidup jauh daripada hidayah dah habis. Bahkan inilah nikmat yang paling besar, hidup dalam keadaan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Inilah gambaran mereka-mereka yang lalai. Dan ayat yang ke-20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Allah sebut tak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga adalah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan, saya nak cerita pagi ni berdasarkan kitab yang saya bawa, Bertemu Janji Allah. Dalam bab yang pertama tuan-tuan, malam tadi di sebuah surau saya cerita dah. Saya sampai sini tuan-tuan pagi Jumaat subuh di sebuah masjid, dapat khutbah, lepas tu motivasi sekejap semalam. Alhamdulillah. Kita kena cari tuan-tuan, orang kata pelaburan akhirat kita. Saya duk mikir kehidupan kita tak lama. Saya sendiri Allah beri kelebihan ni, saya manfaatkan. Apa yang boleh tuan-tuan? Kita cari benda dunia, pelaburan dunia, mungkin hanya sekadar atas dunia. Tapi kita kena fikir, tuan-tuan di hadapan saya mungkin ada yang dah bersara. Tuan-tuan kena ingat, kita tak ada persaraan pencen kita dengan Allah selagi kita masih hidup. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik tuan-tuan. Ada hari ini yang digambarkan takut dengan neraka, tapi di akhirat digambarkan tuan-tuan, ya, dalam bab yang pertama ni yang saya nak kongsi, sanggup terjun masuk dalam neraka. Nauzubillah. Tuan-tuan, kita dengar sama-sama, kita hayati sama-sama, dan saya nak bawa dua bab insya-Allah. Sanggup terjun dalam neraka, dan bab yang kedua nak cerita apa? Sehari di akhirat, umpama kehidupan kita atas dunia ni 50,000 tahun. Tuan-tuan, kitab yang saya bawa ni nak cerita tentang Yaumul Mahsyar. Cerita tentang hari pembalasan. Hari ini kita masih hidup hari ini untuk beramal. Kita mati, kita bangkit daripada hidup. Hidup yang kedua tuan-tuan bukan untuk beramal, tapi untuk dihitung segala amalan. Tuan-tuan, takut hari ini gambaran yang berlaku hari ini. Hari ini zaman penuh dengan gambaran fitnah, maksiat berleluasa. Tuan-tuan, saya jadi pening. Duduk, alhamdulillah sahabat susun duduk di hotel dekat UTM tu, ada rumah rehat kat UTM. Sampai saya kata kalau ada peluang saya bercakap kat sini tentang aurat, saya nak sangat. Tak payah fikir pasal bayaran, fikir pasal tanggungjawab kita.
Malam tadi pergi ke bazar pun tuan-tuan, bazar karat, bazar benda. Tengok pening tuan-tuan. Hari ini nampak berpakaian tapi telanjang. Benarlah apa yang Nabi sebut. Aku doa pada Allah tak nak jumpa dengan zaman ni. Dan aku juga doa pada Allah sahabat-sahabatku jangan jumpa zaman ni. Zaman apa tuan-tuan? Zaman maksiat terlalu berluasa. Subhanallah. Dan tuan-tuan, zaman di mana anak-anak tak dengar cakap mak bapak, sepak terajang, tengking, maki hamun perkara biasa. Dan yang paling kita sedih hari ni tuan-tuan, pandai budak-budak sekolah rendah ni melakukan benda-benda yang lucah. Tuan-tuan, hari ni zaman canggih, fitnah pun lebih canggih. Anak-anak kita dah pandai dah guna gadget, handphone masing-masing canggih, mudah touch. Tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita renung seketika tuan-tuan, apa yang saya nak sebut sanggup terjun ke dalam neraka. Adi bin Hatim meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak ada seorang pun antara manusia di akhirat kelak kecuali dia akan berhadapan dengan Allah. Tuan-tuan, nikmat yang paling besar di akhirat nanti bila mana kita dapat tatap wajah Allah yang sebenar. Bahkan di akhirat nanti tuan-tuan, kita direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah tidak ada juru bahasa, bahkan tak ada pegawai perantara, protokol dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila nak cerita gambaran ni, pertemuan antara Allah, pertemuan dengan Allah di akhirat nanti kelak adalah satu yang pasti. Meskipun pertemuan itu dengan berbagai cara. Bila sebut pelbagai cara, berdasarkan amalan kita tuan-tuan. Kita hidup atas dunia ni atas apa yang kita patternkan sebenarnya. Kita dapat tempat di akhirat atas pattern, atas design kita atas dunia ni. Kalau kebaikan yang kita patternkan, kebaikan juga kita peroleh di akhirat. Kalau kejahatan yang kita patternkan, yang kita designkan, kejahatan itu juga yang kita peroleh di akhirat. Tuan-tuan, satu cerita ni, satu hamba Allah, dia bekerja dengan satu syarikat mungkin. Dia jumpa dengan bos, aku nak berhenti kerja. Jadi bos yang cakap apa? Aku minta engkau buat satu kerja ni, satu tugas. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni, baru kau berhenti. Jadi hamba Allah ni, dia jalankan tugas dalam keadaan ialah nak berhenti tuan-tuan, dalam keadaan main-main, dalam keadaan tidak sempurna, sampailah siap. Dia jumpa dengan bos dia balik, tuan saya dah siap dah, apa yang tuan suruh. Jadi bosnya balas balik, sebenarnya apa yang kau buat, yang aku suruh kau buat, aku nak hadiahkan dekat engkau. Dalam keadaan bila dengar macam tu, ya Allah, aku dah buat dalam keadaan main-main, aku dah buat dalam keadaan tidak sempurna. Macam itulah tuan-tuan, kita hidup atas dunia. Dekat akhirat nanti baru nampak tuan-tuan, berapa ramai yang berada dalam kubur, berapa ramai yang berada di akhirat. Mohon pada Allah, minta hidup semula, nak buat baik semula. Tuan-tuan, antaranya firman Allah dalam surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami baru nampak tuan-tuan, sedangkan ada mata tak buta, kenapa baru nampak? Wa sami'na, kami baru dengar, ya Allah, ada telinga tak pekak, kenapa baru dengar? Apa yang diminta? Farji'na, balikkan kami sekali lagi atas dunia, ya Allah. Apa nak buat tuan-tuan? Na'mal salihah, kami nak buat baik semula, ya Allah. Tuan-tuan, berapa ramai yang dah meninggal, kalau boleh hidup semula, minta hidup semula, nak buat baik semula. Tuan-tuan, ada yang tanya, Ustaz, berapa lama duduk dalam kubur? Selagi tak berlaku kiamat, selagi itulah. Tuan-tuan, kubur ni persinggahan pertama kita. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Kalau terkandas, sangkut-sangkutlah keseluruhannya. Dan orang yang beriman, Allah gambarkan kubur itu sebahagian daripada nikmat, sebahagian daripada nikmat di syurga. Sebaliknya tuan-tuan, sebahagian daripada azab, siksaan di neraka. Tuan-tuan, kita muhasabah balik. Kita muhasabah balik. Boleh ke? Dulu kami tak sedar, ya Allah, inna muqinun, sekarang baru kami sedar. Tuan-tuan, takkan boleh kita kembali hidup. Hari ini kita kena cari, orang kata pelaburan, orang kata pergantungan yang boleh sampai bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perjalanan yang sangat jauh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung semula. Malah dapat menatap wajah Allah yang Maha Agung setelah mereka dapat melakukan sujud di hadapan Allah di akhirat kelak. Tuan-tuan, yang mula-mula bangkit daripada kubur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia toleh kiri kanan, dia bersihkan debu-debu,
yang terlekat pada tubuhnya, yang terlekat pada janggut dan rambutnya, dan saat itu dia mencari-cari aina umat, mana umat, dan terpandang di hadapan wajah Jibril alaihi salam. Dia tanya, mana umatku? Jibril hanya diam diri, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, menangis lagi. Nabi cari-cari, jumpa Nabi-Nabi terdahulu, umatmu dekat belakang, jangan lambat, buatkan Nabi menangis lagi. Sampailah Nabi jumpa di sebuah telaga, tuan-tuan, namanya Telaga Kausar, hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi pimpin umatnya, mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya bertemu dengan Allah dan sujud di hadapan Allah, mohon permohonan untuk kita sebagai umatnya. Tuan-tuan, apa permohonan Nabi dalam sujud? Yang pertama, ya Allah, izinkan aku dan umatku masuk dulu dalam syurga-Mu ya Allah. Irfa' raksak ya Muhammad, angkat kepala wahai Muhammad, aku perkenankan. Jadi masuk, tuan-tuan, dalam syurga Allah, meniti atas titian siratul mustaqim. Ada yang sepantas kilat, ada yang dipermudah, ada yang dalam keadaan susah payah, duk seret-seret kaki pun ada. Nabi cerita macam di depan sahabat-sahabat, tanya Rasulullah, apa gambaran tu? Siapa yang macam tu susah sangat seret-seret kaki tu? Apa jawab Nabi SAW? Inilah gambaran mereka yang lambat buat kebaikan. Lambat buat kebaikan, tangguh buat kebaikan, seolah-olah tak nampak kebaikan. Tuan-tuan, hari ini saudara kita, mungkin kenalan kita yang dah sampai ke Mekah, tunaikan haji. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, alhamdulillah tahun ni saya dapat bawa 2 jemaah 2 kali pergi tunaikan umrah. Nak cerita apa, tuan-tuan? Kadang di Mekah tu nampak orang berebut-rebut buat kebaikan. Kadang ketika tawaf, cuba perhati, tuan-tuan, ada hamba Allah ni dekat tepi pegang kotak tisu. Orang yang tawaf tu suruh ambil tisu lap peluh, ambil tisu lap peluh. Dia nampak kebaikan di sebalik tisu dia. Subhanallah. Hari ni apa yang kita nampak, tuan-tuan? Apa kebaikan yang kita buat daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar? Sebab apa, tuan-tuan? Perjalanan ke syurga panjang. Biarlah hidup ni singkat, tapi manfaatnya bukan singkat berpanjangan. Tuan-tuan, ada yang berada di hadapan pintu syurga, jerit pada Allah, ya Allah, muat lagi tak aku masuk ni? Boleh lagi tak aku masuk ni? Subhanallah. Dan yang kedua, sekali lagi Nabi sujud. Nabi mohon di hadapan Allah, ya Allah, kalau ada di kalangan umatku yang berada dalam neraka-Mu ya Allah, sebesar zarah buat kebaikan, keluarkan daripada neraka-Mu, masukkan dalam syurga. Tuan-tuan, ulama dia tafsirkan gambaran ni, sebesar zarah kebaikan apa dia, tuan-tuan? Seumpama semut, tuan-tuan, dia jalan depan mata kita, lalu kat tangan kita, dia tak gigit kita, tak mudaratkan kita, makanan dan sebagainya, tuan-tuan. Kita biar, kita tak bunuh dia. Itu digambarkan apa, tuan-tuan? Kebaikan sebesar zarah. Subhanallah. Cuba ingat balik, ada tak semut-semut yang kita bunuh tanpa sebab? Tuan-tuan, Ustaz, banyak sangat, Ustaz. Tuan-tuan, ni kadang kita tak sedar. Hari ni Allah nak sampaikan kebaikan pada kita macam-macam gambaran. Kadang duduk makan kat kedai makan, tuan-tuan, datang kucing duk kuis-kuis kaki dia dekat kaki kita, minta makanan, tuan-tuan, kita bagi ke dia. Subhanallah. Didoakan kita, tuan-tuan, macam-macam gambaran hari ni, dengan kesusahan, dengan kesakitan, tuan-tuan. Dan yang ketiga, sekali lagi Nabi sujud di hadapan Allah, ya Allah, kalau ada di kalangan umatku yang berada dalam neraka-Mu, sekali cukuplah sebut la ilaha illallah, keluarkan dia daripada neraka-Mu ya Allah, masukkan dalam syurga-Mu. Tuan-tuan, Nabi sekali lagi diperintahkan oleh Allah, irfa' raksak ya Muhammad, angkat kepala wahai Muhammad, aku perkenankan. Tuan-tuan, cuba kita sebut sekarang ni, la ilaha illallah. Cuba sebut, tuan-tuan, la ilaha illallah. Perasan tak? Bibir kita tak bergerak, tuan-tuan. La ilaha illallah, hanya lidah kita yang bergerak. Subhanallah. Nabi bagi tahu, barang siapa yang lidahnya kuat saat kematian dia, saat ajal dia, layak ni kuat menyebut la ilaha illallah, layak berpeluang baginya masuk syurga Allah. Berapa ramai, tuan-tuan, nak meninggal dalam keadaan payah. Saya pernah jadi imam di Subang, tuan-tuan, bukan nak mengaibkan. Lepas subuh, tuan-tuan, satu jemaah telefon bagi tahu, Ustaz, suami saya dalam keadaan nazak, minta tolong datang ke rumah. Saya datang, tuan-tuan. Daripada luar dia menjerit, bukan kalimah syahadah. Apa ini sebut, tuan-tuan? 5 kali 6 30, 6 kali 5 30. Mati, tuan-tuan. Bila nampak gambaran tu, saya pesan kat, bisik ke telinga suami, ajarkan suami, lakinu la ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, ajarkan, ingatkan la ilaha illallah pada orang yang menghadapi saat-saat nazak nak meninggal. Sampai saya, tuan-tuan, bisik ke telinga dia, tak boleh juga.
Tuan-tuan, saya teringat hadis Nabi, apa yang kita asyikkan, apa yang kita lekakan saat kita hidup sampai mati kita, itulah yang akan tergambar. Kalau kita leka dengan kebaikan, kebaikanlah akan tergambar waktu kita meninggal. Kalau kita leka dengan kejahatan, kemaksiatan, kejahatan, itulah yang akan tergambar waktu kita meninggal. Subhanallah. Tuan-tuan, marilah kita sedar, marilah kita islah diri kita baik-baik. Takut tuan-tuan bila gambaran-gambaran seperti ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi tuan-tuan. Walau bagaimanapun mereka pasti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, malah pertemuan itu tanpa perantara, tanpa ada jurubahasa dan sebagainya. Mereka semua tuan-tuan, kita semua ni satu masa nanti akan dihimpunkan di mahkamah Allah, akan dinilai segala-galanya, akan dipaparkan, ditayangkan atas skrin Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan sejak daripada pendedahan segala rahsia perbuatan jahat dan keji mereka sehingga penyerahan segala catatan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahawa setiap hamba pasti berdepan dengan Allah di akhirat kelak tanpa sebarang perantara dan jurubahasa. Kita nak cerita pagi ni tuan-tuan, kenapa sanggup terjun dalam neraka? Sebab apa? Mereka takut segala rahsia mereka didedahkan, segala perbuatan mereka didedahkan. Mereka rasa malu tuan-tuan. Hari ni cuba bayangkan, kita malu tuan-tuan. Kalau boleh satu kampung ni kita nak keluar daripada kampung, bawa diri jauh-jauh. Macam itulah di akhirat baru timbul rasa malu. Atas dunia tak pernah rasa malu dalam melakukan kejahatan tuan-tuan. Tuan-tuan, yang digambarkan apa? Sesetengah mereka menganggap lebih baik mereka dicampakkan terus ke dalam neraka asalkan tidak didedahkan segala perbuatan mereka yang keji dan hodoh. Tuan-tuan, subhanallah. Rasa malu yang tidak tertanggung bakal dirasai apabila keaiban diri mereka menjadi tontonan orang ramai yang berada di padang mahsyar. Tuan-tuan, hari ini kita muhasabah balik. Pagi-pagi kalau kita renung aib diri kita, kita nak perbetulkan aib diri kita, nak perbetulkan diri kita, Allah akan bantu bersama. Tapi kalau pagi-pagi, bermula pagi-pagi kita dah buka aib orang tuan-tuan, saat itu Allah buka aib kita seaib-aibnya. Subhanallah. Tuan-tuan, jangan kita buka aib orang kalau kita takut aib kita di akhirat nanti didedahkan. Tuan-tuan, akan datang dalam keadaan kepanasan di akhirat merangkak-rangkak orang-orang yang doaibkan, zalimkan saudara dia, sama manusia. Di akhirat nanti cari orang yang disakiti, cari orang yang dizalimi. Tuan-tuan, saya nak sebut secara ringkas. Atas titian Siratul Mustaqim tuan-tuan, ada 7 roblok sekatan yang Allah gambarkan pada kita. Bukan perjalanan yang mudah tuan-tuan atas titian sirat. Dalam buku ni ada cerita tuan-tuan, ada 7 sekatan roblok Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia tuan-tuan, polis buat roblok, JPJ buat roblok, tapi di akhirat lebih lagi. Yang pertama tuan-tuan, saya cerita secara ringkas. Dan nak habis masa kan? Habis pukul berapa ni pagi ni? Ada masa lagi tuan? Boleh lagi? Ya, sekejap ya. Yang pertama pun tuan-tuan, kita akan ditanya di soal tentang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah bukan suruh kita syahadah, tapi Allah nak tengok apa yang kita syahadahkan, apa yang kita saksikan. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita sembahyang, adab tubuh kita hadap ke kiblat, tapi hati kita lalai. Tuan-tuan, subhanallah, muhasabah balik. Sekatan yang kedua akan ditanya tentang solat. Tuan-tuan, solat kita ni benar-benar tulus atau tidak? Awwalu amal ma yuhasibu fil akhirah as-salah. Mula-mula ditanya di akhirat, dan ditanya setiap diri kita tuan-tuan tentang sembahyang. Sembahyang ni sempurna, amalan lain ikut sempurna. Sembahyang ni kurang, amalan lain pun ikut kurang. Tuan-tuan, bila tanya ada kurang, kasihnya Allah pada hamba-Nya, kalau ada kurang tuan-tuan akan dicek. Ada sembahyang sunat tuan-tuan, subhanallah, yang boleh tampal lopong-lopong atas solat fardu kita. Tuan-tuan, hari ini saya teringat Nabi ada sebut, bila umur kita dah mula meningkat, kita cuba perbanyakkan amalan solat sunat seolah-olah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya pun tuan-tuan, dalam sehari solat sunat kita 17 rakaat, menyamai solat fardu yang bilangannya 17 rakaat. Tuan-tuan, cuba muhasabah balik. Hari ni tuan-tuan, apa benda yang kita nak cari kalau bukan redha Allah Subhanahu Wa Taala? Dunia tuan-tuan kita akan tinggalkan. Hari ni kalau kita cari akhirat, dunia akan ikut kita. Tapi kalau kita kejar dunia, dunia makin kita tinggalkan. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga. Yang ketiga, kita akan ditanya di soal dalam roblok yang ketiga pun tentang puasa.
ibadah puasa kita tuan-tuan, sunat ke wajib ke, semata-mata kerana Allah, hanya sekadar lapar dan dahaga ke tuan-tuan. Dan yang keempat, kita akan ditanya tentang fardu haji kita. Hari ni yang dah pernah sampai, mudah-mudahan haji kita haji yang mabrur, yang Allah terima. Tuan-tuan, ada hamba Allah bangga pergi haji dah banyak kali. Tak tahu, satu makcik saya teringat tuan-tuan, saya kuliah, lepas kuliah dia tanya, dia bagi tahu, ustaz, makcik ni baru balik daripada haji. Ini kali yang keempat, yang kelima makcik dah pergi. Jadi ustaz kena panggil makcik 5 kali hajah. Subhanallah tuan-tuan. Kadang tak tahulah dia main-main gurau ke apa tuan-tuan. Cantiknya Islam ni 5 rukun Islam. Segala-galanya pengajaran tarbiyah daripada Allah. Allah nak tarbiyah kita daripada syahadah mula-mula ni, mengucap, tarbiyah daripada salat, tarbiyah daripada puasa tu. Susah payah kita lapar, apa tarbiyah yang Allah nak ajar kita. Daripada haji itu sendiri, rukun haji itu sendiri kalau sempurna, subhanallah. Tawabnya, sa'inya, wukuf di Arafahnya, subhanallah. Tuan-tuan, hari ini jadi isu. Raya haji kita di Malaysia tak sama dengan wukuf di Mekah. Apa pun tuan-tuan, kita serah pada Allah. Apa yang dah terlakar, maksudnya disusun di Malaysia ini, kita ikut tuan-tuan. Tak apa, kita ikut je walau beza di sana. Sebab apa? Kita hari ini ada mufti, ada ulama dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tapi sebenar-benarnya kita meraihkan raya haji berdasarkan wukuf di Mekah. Tuan-tuan, yang kelima kita akan ditanya tentang apa? Tentang infak harta kita. Berapa banyak harta yang kita infakkan, berapa banyak harta yang kita wakafkan, subhanallah. Tuan-tuan, sedekah, infak harta, sumbangan kita, wakaf dan sebagainya. Yang pertama apa tuan-tuan? Kalau kita ada masalah, Allah gugurkan masalah atas sumbangan kita. Kalau kita ada sakit tuan-tuan, kita kena banyak-banyak bersedekah. Sebab apa tuan-tuan? Ubat atas sakit tu bukan hanya yang kita makan, tapi dalam keadaan kita ni lapang dada, infak harta kita. Hari ini Allah beri tuan-tuan, bukan hak milik kita, yang perlu kita sebar-sebarkan sebenarnya. Dan yang keenam, Allah akan tanya soal kita dalam sekatan yang keenam tentang apa tuan-tuan? Tentang wuduk dan mandi hadas kita. Tuan-tuan, wuduk menjadi kesempurnaan solat kita, dan mandi hadas juga sebagai apa tuan-tuan? Ibadah kita yang lain diterima atau sebaliknya. Ada sebab tuan-tuan, mandi hadas yang tak betul, ibadah ikut tak betul. Abang ada mandi sama-sama lagi tak dengan isteri? Ada? Abang, ada lagi tak? Kat belakang ada lagi tak mandi sama-sama dengan suami? Bukan nak tengok yang syok-syok tuan-tuan. Mandi sama-sama tu tujuannya untuk apa? Suami tengok isteri mandi wajib macam mana. Jadi tanggungjawab suami. Kalau suami kurang pandang, isteri tengok macam mana suami mandi wajib. Sebab apa tuan-tuan? Ini menjadi keutamaan kita untuk gambaran ibadah-ibadah solat dan sebagainya. Dan yang last sekali, ramai yang tercundang, ramai yang terkandas. 6 clear tuan-tuan, tapi yang ketujuh ini sangkut. Apa dia? Setiap kita akan disoal, akan ditanya, ada tak melakukan kezaliman? Ada tak menganiaya orang? Ada tak menganiaya makhluk dan sebagainya? Tuan-tuan, salah kita dengan Allah, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Salah dengan manusia tuan-tuan, clearkan benar-benar. Sebab apa? Itu akan menyebabkan ibadah kita tak sampai pada Allah. Tuan-tuan, yang lepas kita serah pada Allah. Hari ini kita kalau boleh hitung hari ini, tuan-tuan, ibadah kita Allah terima tidak? Sebab apa tuan-tuan? Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, hari-hari Allah bawa naik ke langit sampai tingkatan langit yang ketujuh. Cek yang pertama, lepas yang kedua. Kadang yang pertama pun tak lepas, ada riak, ada sombong, bukan kerana Allah. Apa dia tuan-tuan? Amalan tu akan patah balik, seolah-olah dicampak atas belakang-belakang kita. Subhanallah. Tuan-tuan, muhasabah balik. Jiran sebelah rumah kita kadang tak makan, susah, kita kena ambil peduli. Zalim kita kalau tak ambil tahu. Kita bela kucing, kita pergi holiday, pergi bercuti, tinggalkan, tak bagi makan. Bukan ke syurga kita, tapi ke neraka tuan-tuan. Subhanallah, zalim. Hari ini cuba kalau kita boleh muhasabah balik, cuba kita rungkai balik berbanyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung semula tuan-tuan sikit lagi. Begitu juga halnya yang terjadi di padang mahsyar. Akan ada manusia yang bersedia terjun terus ke kawah neraka daripada dimalukan di depan halayak ramai. Terjun sendiri tuan-tuan. Sebab apa? Mereka memikirkan itu jalan singkat. Mereka fikir malu mereka, takut diaibkan. Tuan-tuan,
dua watak gambaran manusia di akhirat nanti. Yaumul Qiyamah ni juga digambarkan sebagai Yaumul Faza'. Faza' tu manusia dalam keadaan terkejut. Lebih-lebih lagi yang tidak beriman terkejut. Dulu tak beriman tuan-tuan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama apa dia? Beriman pada Allah. Terus masuk yang kelima ni apa? Beriman pada hari kiamat. Dan yang keenam beriman pada qada dan qadar. Tuan-tuan, kadang kita tak ingat rukun iman ni. Mengaku beriman. Tuan-tuan, orang yang beriman dengan akhirat, hari ini dia akan sedar hidup ni tak lama. Sentiasa waspada melakukan kejahatan. Tuan-tuan, ni nak cerita ni ada yang sanggup terjun, takut-takut kita tergolong tuan-tuan. Auzubillah. Yang keenam apa tuan-tuan? Beriman pada qada dan qadar ketentuan Allah. Syurga, definisi yang termudah tuan-tuan, adalah orang yang sabar atas apa ujian Allah. Neraka adalah tempat orang yang tak tahan duk mengeluh atas apa yang Allah datangkan. Tuan-tuan, qada dan qadar semua dah tertulis. Buat saya dah tertulis, buat tuan-tuan makcik semua dah tertulis. Tuan-tuan, ada yang mengeluh, kenapa aku macam ni, kenapa begini, kenapa begini. Tak ada tuan-tuan. Saya teringat Abu Darda sebut, dia kata apa? Orang yang sedar kehidupan hanya sementara, watak dia ada 3. Cuba cek tuan-tuan, ada tak kita seperti yang disebut? Yang pertama, sentiasa semangat beribadah. Semangat beribadah. Tuan-tuan, saya kagum dengan suasana begini. Tuan-tuan terus hadir, terus serbut peluang sembahyang berjemaah, terus serbut peluang di mana pun ada majlis ilmu. Yang hari ini seolah-olah penyelamat kita tuan-tuan daripada fitnah hari ini. Cari di mana ada ilmu tuan-tuan, silakan. Yang tak ada mungkin di sekolah, yang tak ada mungkin di universiti, yang ada dalam rumah-rumah Allah ini. Apa pun kitab yang ustaz tu bawa, apa pun yang ustaz tu bawa, mudah-mudahan tuan-tuan yang akan menyedarkan kita. Ilmu ni apa tuan-tuan? Ilmu ni yang kita belajar ni untuk kita perbaiki diri. Ilmu tu untuk bawa kita sedar diri siapa kita sebenarnya di sisi Allah. Dan ilmu tu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, orang yang cerdik, dia rasa dirinya pandai, akan stop kepandaian dia bila mana dia berhenti belajar. Sekarang jangan stop tuan-tuan, saya pun masih belajar lagi. Sebaliknya, orang yang bodoh akan stop kebodohan dia bila mana dia mula belajar. Tuan-tuan, ibadah Allah terima, Allah pandang, Allah lihat atas ilmu. Bila tanya kenapa sembahyang, tak tahulah ustaz, orang tu sembahyang aku ikut aja. Ada orang macam tu tuan-tuan. Bismillah. Tuan-tuan, Abu Darda bagi tahu apa? Yang pertama, ciri-ciri yang disedarkan mati, semangat beribadah. Yang kedua, segera bertaubat atas dosa yang dilakukan. Salah dengan Allah, salah dengan manusia siapa. Dan yang ketiga apa tuan-tuan? Abu Darda bagi tahu, watak dia qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Redha atas apa yang Allah beri. Allah beri rezeki begini, alhamdulillah. Allah beri rezeki begini, alhamdulillah. Terima je tuan-tuan. Ni ada orang mengeluh. Tuan-tuan, kita muhasabah balik, jangan mengeluh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beri atas kemampuan kita. Allah tak beri di luar kemampuan kita. Allah beri anak yang macam-macam kerenah, bukan nak menyusahkan kita, tapi nak beri pahala pada kita sebenarnya. Tuan-tuan, Allah beri isteri yang macam-macam perangai. Allah beri suami yang macam-macam kerenah. Apa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita sebenarnya, Allah nak ajar kita, Allah nak tegur kita, dan macam-macam gambaran. Kalau anak buat dosa tuan-tuan, anak buat salah, kita nampak salah dia, bukan dia hanya bertaubat, kita juga sebagai ibu ayahnya kena bertaubat. Macam itulah isteri yang bermasalah, suami yang bermasalah. Tuan-tuan, kita kena muhasabah balik. Inilah yang namanya kehidupan, persinggahan sementara. Yang sementara itulah mudah-mudahan yang bawa kekal tempat yang terbaik di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sambung semula, begitu juga halnya yang terjadi di padang mahsyar. Akan ada manusia yang bersedia terjun terus ke kawah neraka daripada dimalukan di halayak ramai. Bukan berarti pilihannya supaya dia dicampakkan terus ke dalam neraka, tetapi lebih baik daripada peristiwa yang memalukan. Dia sebenarnya tak pilih nak masuk neraka, tapi takut dimalukan oleh Allah, jadi dia sanggup terjun masuk dalam neraka. Namun demikian, keadaan gawat yang berlaku di padang mahsyar apabila Allah SWT melaksanakan sesi Yaumul Ad. Yaumul Ad ni apa? Nak digeledah, nak dihisap, nak dihitung segala amalan. Bahkan ada yang malu terjun masuk dalam neraka. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tuan-tuan hari ini, bagi saya lah, pandangan saya, banyak kuliah-kuliah yang saya bawa di Selangor tuan-tuan berkaitan dengan kitab ni, berkaitan dengan kitab mati. Kadang hati kita tuan-tuan seolah-olah terlalu
dalam keadaan lembut, dalam keadaan kadang lalai tak sedar, perlu diketuk, disentam dengan cerita-cerita begini. Macam mana sahabat Nabi bila dengar Nabi bercerita, Nabi bagi tazkirah, bagi nasihat, cerita pasal kiamat. Tuan-tuan, kita perlu dekati Al-Quran. Tuan-tuan, perlu dekati Al-Quran. Subhanallah. Saya tuan-tuan nak bercerita lah, orang yang dekat dengan Al-Quran, yang Allah dekat dengan dia. In tansurullah yansurkum, seolah-olah kita tolong Allah, Allah tolong kita. Ini satu hamba Allah tuan-tuan. Saya dulu jadi imam sebelum saya berhenti dengan kerajaan. Saya buka Tafiz dan sekarang buat training sikit. Nak cerita pun tuan-tuan, saya jadi imam di Kuala Selangor. Saya ikut jabatan korek satu kubur lama nak besarkan jalan tuan-tuan di Bukit Badung di Kuala Selangor. Kisah benar tuan-tuan, saya nak sebut dalam rahmat Allah ni. Apa nak cerita tuan-tuan, satu kubur lama dikorek ni, jenazah yang ada dalam tu bila tengok kat batu nisan dikebumikan sampai tarikh dikorek lama dah hampir 100 tahun. Tapi jasadnya tuan-tuan, jenazah dia masih utuh lagi, masih elok lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, hari ini banyak mana kita habiskan masa dengan Quran. Bila tanya pada waris-warisnya, pada ahli keluarganya, masa dia banyak dihabiskan dengan baca Quran. Dan dia seorang yang muliakan orang-orang alim, ulama tuan-tuan. Subhanallah. Al-ulama warasatul anbiya. Akhir zaman tuan-tuan yang Nabi sebut, Nabi tak nak jumpa dengan zaman ni. Zaman apa tuan-tuan sekarang ni? Ada ulama yang ditindas, ada ulama yang dihina dan sebagainya. Artis disanjung tuan-tuan. Subhanallah. Hari ini kalau tengok anak-anak kita mudah terikut artis ni, artis ni, artis ni. Hari ini kita hadapi tuan-tuan. Ni zaman canggih ni. Bukan kita sekat, tapi kita kontrol anak kita. Kata Sayyidina Umar, didiklah anak kamu di mana zaman dia berada. Subhanallah. Zaman hari ini, zaman penuh dengan kesusahan, kecanggihan tuan-tuan. Budak kalau tengok semalam tuan-tuan dalam perkongsian dalam YouTube, dalam macam-macam gambaran tuan-tuan dalam Facebook, budak baru umur 9 tahun dah boleh buat bersama dengan lelaki perempuan tu, sama-sama dia. Subhanallah tuan-tuan. Yang takut kita kecil lagi. Inilah hari ini fitnah tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama muhasabah. Sama lagi tuan-tuan, itulah satu peringatan bagi manusia yang tidak sanggup menanggung malu di padang mahsyar. Sebaik-baiknya mereka mesti malu di dunia ini, malu melakukan kemungkaran ataupun perkara keji sekalipun di tempat yang sunyi. Sekiranya manusia tidak mahu menyaksikan rahsia keburukan itu, mereka perlu sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dan sikit saya nak masuk tuan-tuan, sehari di mahsyar menyamai 50,000 tahun umur kita di dunia. Bila Nabi cerita macam ni, sahabat duk menangis. Sahabat ada yang sebut, ya Rasulullah, habislah kami. Lama tuan-tuan, hidup kita, umur kita atas dunia pun tak cecah 100 tahun. Ini kan 50,000. Subhanallah. Tuan-tuan, kita cek balik diri kita bagaimana. Nabi pujuk balik sahabat, wahai sahabatku, orang yang beriman, Allah akan beri sehari di akhirat umpama dia tunai satu solat fardu, yang seolah-olahnya berapa minit tuan-tuan kita tunai satu solat fardu? Lebih kurang 10 minit lah. Yang 10 minit itulah keadaan kita sehari di akhirat, umpama 10 minit. Seumpama kita tunai satu solat fardu dalam keadaan khusyuk, benar-benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cek diri kita. Kalau tuan-tuan ada dengar kajian daripada NASA, ingat saya awal tahun hari tu kot keluar, dia kata tuan-tuan, bumi yang kita diam ni bergerak dah. Kalau dulu setahun sekali, 2 tahun sekali bergerak, hari ini sebulan sekali bergerak sebanyak 26 batu ke 28 batu bergerak tuan-tuan daripada paksi. Dan mereka gambarkan, mereka buat andaian 2015 matahari terbit daripada barat. Subhanallah. Bagi mereka tu fenomena biasa, bagi kita pun tuan-tuan kiamat. Orang yang tuan-tuan bila matahari terbit baru daripada barat baru nak bertaubat, Allah tak terima taubat dia. Roh dah sampai ke gorah juga tuan-tuan, baru nak berubah, baru nak bertaubat. Saat itu Allah tak terima tuan-tuan. Hari ini selagi kita berumur, berusia, maksudnya masih lagi hidup, ni jantung kita masih berdegup, silakan tuan-tuan. Kita hidup nak cari redha Allah. Motivasinya apa yang kita lakukan? Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya rasa sekadar ni kot yang dapat saya sampaikan. Minta maaf tuan-tuan. Ada peluang, ada rezeki, kita akan sambung pengajian kita. Dan
Saya serulah pada tuan-tuan yang boleh cari kitab ni, Bertemu Janji Allah, cari karangan Tok Guru ni Abdul Aziz Masud. Dia susunan daripada hadis Nabi, daripada Quran dan sebagainya. Tuan-tuan, hari ni kita kena cari sesuatu yang ketuk pintu kita daripada kelalaian pintu minda kita, pintu hati kita. Tuan-tuan, banyak cerita dalam kitab ni, cerita pasal amalan kita. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan jadi natijah untuk kita ke syurga atau ke neraka Allah. Dan disebut juga orang beriman juga turut menyesal di Yaumun Nadamah. Yaumun Nadamah apa tuan-tuan? Di hari pembalasan. Subhanallah. Yang beriman pun menyesal, apa lagi yang tidak beriman. Tuan-tuan, marilah kita banyak-banyak muhasabah. Hari ini kita melihat zaman penuh dengan musibah, zaman penuh dengan bala. Kita dengar baru-baru ni cerita pasal MH17 yang ditembak jatuh. Mayatnya pun ada yang belum jumpa, ada yang baru sampai. Tuan-tuan, tu semua kerja Allah. Kita melihat itu sebagai motivasi kematian. Masa dia dah sampai, macam tu mati dia. Dan timbulkan persoalan masa kita bila-bila masa akan sampai, bagaimana mati kita. Rasulullah dia ingatkan sahabat dia, bila mana ada kematian, pergi tengok. Tujuan untuk apa? Bukan nak meraibkan, tapi tengok macam mana cara dia mati, sebagai satu motivasi. Tuan-tuan, banyak-banyak kita doa. Dan di hujung ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan renungkan satu doa daripada Nabi SAW. Seolah-olah Nabi tahu hari ini penuh dengan bala. Nabi ajar sahabat berdoa dan seterusnya ajar kita. Tuan-tuan, tadah tangan sama-sama, ikut sama-sama. Kalau mampu tuan-tuan yang dah ingat, yang dah tahu, teruskan amalkan. Sebab apa tuan-tuan, hari ini penuh dengan musibah. Antaranya penuh dengan bala daripada Allah. Yang sebenarnya bala itu daripada dosa, kerosakan yang kita lakukan. Kalau tuan-tuan nak saya tulis kat kertas, tuan-tuan yang dah catat, boleh catat. Tuan-tuan photostat, sebarkan tuan-tuan. Rebut kebaikan. Selagi itu diamalkan, selagi itulah ada jariah dia. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu tu bukan hanya ulama yang nyampaikan. Anda juga. Kita kena jadi promosi kepada agama Allah. Kena jadi promosi, duta kepada kebaikan. Ajak kepada kebaikan. Orang tu tuan-tuan daripada tak sedar, kita tegur dia, boleh tutup aurat, boleh jaga aurat, boleh beramal dengan Islam dan sebagainya. Selagi dia macam tu tuan-tuan, kita dapat pahala-pahala berterusan. Subhanallah. Tuan-tuan, kita tadah tangan sama-sama. Saya sebut, tuan-tuan ikut sama-sama. Mudah-mudahan ada barakah, insya-Allah pagi yang barakah ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ikut sama-sama tuan-tuan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami daripada sebarang bala-Mu ya Allah. Peliharalah kami daripada kengerian musibah-Mu ya Allah. Peliharalah kami daripada ketentuan buruk-Mu ya Allah. Dan peliharalah kami daripada musuh-musuh yang kami tak sedari ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, bala Allah ni macam-macam gambaran. Boleh jadi dalam rumah tangga kita, anak isteri kita dedah aurat, anak isteri kita tak solat. Tuan-tuan, tu bala yang paling besar, yang kita tak sedar, kita nampak hanya balak di luar. Tuan-tuan, kena banyak-banyak muhasabah, tanggungjawab kita. Yang kedua, bila datangnya musibah bala Allah ni, ngeri tuan-tuan. Terempas kapal terbang, hancur tuan-tuan, macam-macam. Ada yang nampak rupanya elok, ada yang dah tak rupa orang tuan-tuan. Subhanallah. Wasu'il qada, kita minta dihindarkan daripada ketentuan buruk kita. Setiap kita tuan-tuan, Allah dah atur qada dan qadar, betul tidak? Takut-takut yang tak elok, dengan doa tuan-tuan boleh pusing jadi elok. Subhanallah. Apa pun kita yakin dengan Allah. Dan di hujung tuan-tuan, wasyamatatil a'da, minta dihindarkan daripada musuh-musuh yang tak sedari. Tuan-tuan, isteri boleh jadi musuh pada suami, anak-anak boleh jadi musuh pada kita, kawan-kawan boleh jadi musuh pada kita dan sebagainya. Tuan-tuan, apa pun kita perbanyakkan doa. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan, saya nak ajak kita ikut Nabi SAW. Antara sunnah Nabi yang kita tak sedar tu sunnah Nabi. Nabi setiap kali pergi jumpa dengan siapa pun, nak berpisah dengan siapa pun, Nabi akan akhiri kata-kata, maafkan saya, doakan saya. Maafkan saya, doakan saya. Nabi confirm masuk dalam syurga, hindar maksum daripada dosa tuan-tuan, tapi masih lagi jumpa siapa pun. Tuan-tuan, kita salam hari ni, kadang kita salam mata pandang tempat lain. Cuba kita salam fokus, tengok mata dia, maafkan saya, doakan saya.
Tuan-tuan, salah kita banyak. Orang yang beriman, hari-hari adalah hari raya pada dia. Dikeliarkan daripada dosa. Tuan-tuan, rendahkan diri, jangan sombong. Kita minta ampun, minta doa daripada siapa pun. Tuan-tuan, balik rumah, kalau ni isteri tak ikut ni, balik rumah jumpa isteri yang abang minta maaf ya. Maafkan abang, doakan abang. Isteri duk tengok je. Abang ni kenapa buang tebiat? Buang tebiat tuan-tuan sebab apa? Tak pernah buat. Isteri pula jumpa suami, bang, saya minta maaf ya, doakan saya. Suami dah pandang, kau kenapa dia pegang badan kita? Nak meninggal ke? Ya, sebut macam tu je. Tuan-tuan, kita tak tahu mati kita bila. Doa kita belum tentu Allah dengar, tapi doa daripada orang-orang yang kita pohon. Hatta budak kecil pun Nabi rendahkan diri minta maaf. Budak kecil tuan-tuan, anak-anak kita yang masih kecil, tak ada dosa, kurang dosa dia, bahkan doa dia mudah didengar oleh Allah. Tuan-tuan, hari ni kena clearkan dosa kita, kena upgrade, bahkan kena tambah pahala kebaikan. Sebab apa? Hidup hanya sementara, bila-bila masa akan ada pengakhiran. Jadi tuan-tuan, mohon maaf, maafkan salah silap saya. Terima kasih atas perhatian, minta maaf atas segala kekurangan, dan mohon doa dipermudahkan, diselamatkan perjalanan balik saya ke Selangor hari ini. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan terus balik. Dan saya mohon ada sumbangan tuan-tuan untuk pondok tahfiz yang saya bangunkan di Kuala Selangor. Bukan hak milik saya ajak tuan-tuan. Saya juga sementara bila-bila masa akan meninggal tuan-tuan, dan saya ajak tuan-tuan hari ini mencari pencen kubur, mencari saham kubur masing-masing tuan-tuan. Saya bangunkan satu pondok ni yang memerlukan dana yang sangat banyak, yang masih lagi dalam permulaan. Kita menumpang di satu rumah lama di Kampung Kuantan, dan alhamdulillah ada orang wakaf surau lama di kampung saya di Sawah Sepadan tuan-tuan, yang hari ini kita nak siapkan asrama dan macam-macam lagi keperluan-keperluan. Dan saya mohon tuan-tuan, kalau ada sumbangan insya-Allah, tak sikit banyaklah tuan-tuan. Kalau ada duit cash, belakang tu insya-Allah kita ada buat jualan kismis dan habatus sauda, dan ada buku sahabat saya cerita pasal solat, tuan-tuan beli sambil menyumbang tuan-tuan. Kalau tak ada duit cash tak ada masalah, cek pun saya terima tuan-tuan. Tulis nama pondok, kosongkanlah, senang saya tulis berapa-berapa kan. Tuan-tuan, kaum ibu kat belakang, kalau tak bawa duit cash, tak bawa cek, jangan susah hati. Cincin, gelang, anting-anting apa semua tu boleh. Tuan-tuan, hari ni kena jadikan benda dunia ni jambatan untuk sambungkan kita ke akhirat, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sekadar ini doakan saya diberi kekuatan untuk terus berdakwah, doakan saya untuk bangunkan pondok ni dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau nak ikuti saya setiap hari Khamis insya-Allah saya berada di TV Al-Hijrah Khamis pagi pukul 9 dalam slot Assalamualaikum, dalam slot pondok motivasi. Tuan-tuan, insya-Allah doakan yang terbaik datang daripada Allah, yang tak baik, yang kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Apapun tuan-tuan, lepas ini saya minta tuan-tuan bersalam sebut maafkan saya, doakan saya. Kekalkan gambaran ini sampai akhir hayat kita. Sebab apa? Kita nak cari kebaikan dengan izin Allah. Boleh jadi kita meninggal kejap lagi tuan-tuan, kita diminta doa tadi, terselamat kita daripada pukulan azab kubur dan sebagainya. Nak dicampakkan neraka, ada doa daripada sahabat kita menyelamatkan kita daripada neraka dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, apapun kita jadi orang yang rendah diri, jangan sombong diri. Tak ada benda yang kita nak sombongkan tuan-tuan, betul tidak? Jadi sekadar ini, sekali lagi terima kasih pada pihak masjid yang beri peluang saya bercakap. InsyaAllah saham kubur saya. Jadi tuan-tuan, ada peluang kita sambung kitab ni. Apapun tuan-tuan, kalau tak ada peluang, tuan-tuan cari baca dan berguru. Cari, kalau timbul kemusykilan, cari ulama, cari ustaz untuk bertanya tuan-tuan. Hari ini kita nak cari ilmu, kena berguru. Hari nak ibadah perlu dengan ilmu, segala-galanya perlu dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu, ibadah itu tidak dipandang oleh Allah. Di sekadar ini tuan-tuan, dan saya juga buka belakang tu ada borang, tuan-tuan yang nak buat korban, ada masa lagi di Kemboja, di Sudan. Saya insya-Allah akan ke Kemboja tuan-tuan dan Sudan yang amat memerlukan. Tapi tuan-tuan, kalau di sini dah ada, tak salah kita untuk korban di luar. Kita bantu mereka yang lebih memerlukan. Sudan sangat perlu tuan-tuan sebenarnya. Satu bahagian 300. Dan di Malaysia, di tahfiz-tahfiz yang ada yang memerlukan sebenarnya juga. Kita ada borang di belakang, tuan-tuan yang berhajat terus isi. Kalau tak bawa duit, tuan-tuan boleh bank in dan sebagainya. Dan ada habatus sauda, makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan, tetaplah kamu dengan habatus sauda, dengan biji dan hitam ini. Maksudnya penawar ubat segala penyakit illa sam. Sam tu apa tuan-tuan? Mati ni tak ada ubat. Saya tuan-tuan ada sakit ni, ketumbuhan dekat kepala dan kaki pun baru-baru ni tuan-tuan tak boleh berjalan sebulan. Nak Ramadan tuan-tuan,
sampai nak habis Ramadan seminggu akhir tu barulah saya boleh bergerak berceramah dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita yakin dengan Allah, ni sakit tu sebenarnya sebagai kifarah dosa kita, ni ujian Allah, tanda kasihnya Allah. Apa pun kita sandarkan segala-galanya pada Allah, insya-Allah. Jadi sekali lagi maafkan saya, doakan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana ya Allah bil iman wal islam, wa khtim alaina ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis syaqwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan salah silap kami ya Allah. Ampunilah dosa dan salah silap ibu ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa dan salah silap ahli keluarga kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah. Ampunilah dosa dan salah silap teman-teman kami dan seluruh umat Islam yang masih hidup sudah meninggal dunia ya Allah, dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami hina dan malu atas dosa dan salah yang kami lakukan ya Allah. Sedarkan kami daripada terus berdosa, sedarkan kami daripada kealpaan dan kelalaian kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang tak baik ya Allah. Sedarkan kami selagi ada kehidupan bagi kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kehidupan ini sesuatu yang melalaikan, yang merugikan bagi kami ya Allah. Ya Allah, ada tiba kematian kami, boleh jadi sebentar lagi ya Allah tiba ajal kami. Matikan kami sebaik-baik kematian ya Allah, dalam iman dan Islam dan hidayah-Mu ya Allah, dalam lafaz syahadah boleh mengucap ya Allah. Yang Kau matikan kami dalam keadaan aib, dalam keadaan payah nak mengucap dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami lemah, kami tak kuat. Berilah kekuatan pada kami untuk sentiasa menganti-Mu, mensyukuri segala nikmat-Mu, memperelokkan ibadah kami pada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada pagi yang barakah ini ya Allah, yang menyedarkan kami siapa di sisi-Mu ya Allah, yang peroleh rahmat maghfirah daripada-Mu ya Allah, dan perpisahan kami gugurkan dosa-dosa kami, dan kekuatan bagi kami untuk mentaati segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, himpunkan kami jadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabas sakaratil maut wa qina adzabal mahsyar. Ya Allah, berilah kami kebaikan atas dunia kami dan akhirat kami nanti ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah, daripada azab kubur ya Allah, daripada azab ketika sakaratul maut ya Allah, daripada azab di mahsyar nanti ya Allah. Istajibillahumma du'a'ana ya Allah, istajibillahumma du'a'ana ya Rahman, istajibillahumma du'a'ana ya Rahim. Mustajabkan ya Allah doa kami, rayuan kami, anda ini yang terakhir daripada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan saya juga tuan-tuan ada menulis buku yang saya tulis dan susun tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran. Saya tak bawa sebab dah habis stok pada saya. Antaranya Al-Quran The Best First Aid, rawatan penyakit. Ini tuan-tuan berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, dosa-dosa besar yang tidak ditakuti. Hari ini tuan-tuan, kalau kecil pun tak takut, apatah lagi besar. Dan yang ketiga, buku yang terbaru tuan-tuan, Khulafa Ar-Rasyidin, boleh dapatkan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa pun hari ini, ilmu tu selagi mana dia bermanfaat, memang bermanfaat tuan-tuan, selagi mana dia tidak sesat, tidak lari daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti insya-Allah. Allah alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Dan tuan-tuan, saya tinggalkan nombor telefon kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu. Ni tuan-tuan nak berhubung dengan saya untuk rawatan dan sebagainya, nak tanya ayat, insya-Allah tuan-tuan, ya, selagi boleh saya bantu insya-Allah. Saya tinggalkan nombor telefon 013 632 8852, 013 632 8852, dan kat belakang tu pun dekat pamphlet korban tu pun ada insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.